M. Zain mula berlakon kerana Normadia telah memperkenalkan beliau kepada seorang pengarah terkenal iaitu Jamil Sulong. Siapa yang tidak kenal dengan pelakon yang popular dengan dialog lawak? Encik fikir tengok, kita punya anak ada berak. Saya suruh dia angkat itu taik dia tak mau. Kemudian itu taik saya angkat sendiri buang. Kemudian itu anak, saya ada tendang saya punya muka ada kena P. Ramlee segera mencela-cela taik punya pasal pun mau gaduhkah. Pergi cuci buang hilanglah. Cara pelakon legenda lontarkan dialog memang komedi. Yang istimewa hanya ada pada dia, kata salah seorang seniman pelakon suding. Katanya betul, memang natural komedian. Semua watak kelakar yang dia bawa semua bagus. Ulanglah teguk berapa banyak mana pun tetap kita terhino dan gelak. Salah satu lawak ayat lawak iaitu, dia banyak degil incik, dia punya kepala batu besar ada duduk, hampir semua penonton terhibur dengan keletahnya. Beliau berlakon banyak filem, antaranya 6 filem M. Zain jarang diulang tayang di skrin televisyen putera Sangkar Maut, Mas Merah, Neraca, Kasa Tanpa Sayang, Pilih Menantu dan Sayang Si Buta, Si Labu-Labi, Pendekar Bujang Lapuk, dan Hantu Jadian, cerita filem Labu-Labila, yang betul-betul menunjukkan kebolehan beliau berlakon. Semua watak M. Zain lakukan, dari jadi tukang masak, jadi Tarzan Malaya, jadi cowboy, jadi doktor, jadi tuan haji, labu dan kahwin dengan anak haji, bakhil, dan akhirnya jadi menantu haji. Bakhil, untuk makluman, nama sebenar beliau ialah Muhammad Zain bin Sharif, atau lebih dikenali dengan nama M. Zain. Dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1921. Beliau meninggal dunia pada hari Selasa, 31 Januari 1967. Arwah meninggal dunia disebabkan mengalami demam kuning, sama seperti pelakon legenda arwah Nordin Ahmad dan seniwati Saloma. Mereka turut mengalami penyakit demam kuning dan meninggal dunia di usia yang muda. Ketika meninggal, jenazahnya diletakkan di rumah seniwati Normadia. Insan yang membawa beliau ke dunia filem, sebelum masuk ke dunia filem pada tahun 1959, beliau pernah terlibat dalam beberapa persembahan bangsawan dengan mengikuti rombongan bangsawan Din Opera pada tahun 1936. Dalam usia 15 tahun, beliau merantau ke seluruh pelosok tanah air melalui persembahan bangsawan dengan banyak kumpulan, termasuk kumpulan Sri Noran Opera yang sangat popular ketika itu di Singapura. Dalam persembahan bangsawan, beliau banyak membawa watak komedi. Ketika mengikuti bangsawan Sri Noran Opera, seniwati Normadia membawa beliau masuk ke studio MFP dengan tugas sebagai penjaga make-up artis. Beliau pernah berlakon dengan ramai pengarah filem, termasuk P. Ramlee, Omar Rojek dan Jamil Sulong. Antaranya watak dan karakter sebagai Labu, tukang masak kepada Haji Bakhil dalam filem Labu dan Labi di samping P. Ramlee, Udo Omar dan Mariani yang menyelahkan lagi lakonannya. M. Zain meninggal dunia pada 31 Januari 1967, iaitu pada usia 46 tahun. Dikatakan arwah dikuburkan di kuburan Pusara Bidadari, namun kini, kuburan di Pusara Bidadari digali semula dan kawasan itu dah jadi estet perumahan baru. Besar kemungkinan, kubur almarhum M. Zain sudah berpindah ke Pusara Abadi di Lim Chu Kang. Dan bersama 9 nama-nama seniman Allahyarham lainnya, filem pertama beliau Raja Laksamana Bintan, arahan Jamil Sulong, menjadi asas kukuh untuk beliau berkembang sebagai pelakon layar perak. Filem kedua, Singapura di Langgar Todak, arahan Omar Rojek. Filem terakhir beliau, Aksi Kucing, arahan Omar Rojek, dengan kemunculan dalam beberapa adegan sahaja kerana ketika itu, beliau sedang berjuang dengan penyakit yang sedang dihadapinya, iaitu sakit kuning. Nama beliau sebagai komedian yang natural dalam persembahan terselah apabila P. Ramlee menjadikan beliau sebagai pasangan dalam Labu-Labi dan Nasib Si Labu-Labi. Di kalangan keluarga filem beliau dikenali sebagai Pak Wan yang hidup sebatang kara. Beliau memiliki 3 anak perempuan, iaitu Aziza, Zakiah dan Zaiton. Mereka semua sudah berumah tangga dan menginap di Pulau Pinang. Ketika meninggal, jenazahnya diletakkan di rumah Normadia untuk dimandi, dikafan dan disolatkan sebelum dikebumikan di Pusara Bidadari, Singapura. 3 anak perempuannya tiba di Singapura dari Pulau Pinang selepas sehari jenazah bapanya dikebumikan. Apa yang menarik, nilai komedinya yang bersahaja dengan logat Penang
menjadikan persembahan beliau begitu menghiburkan. Dalam kepalanya ada batu besar, karakter laki bini India yang bergaduh malam hari, mengganggu tumpuan seniman bujang lapuk yang sedang menghafal skrip, arwah seorang pelakon komedi yang suka dicari ganti. Al-Fatihah buat beliau, semoga rohnya dicucuri rahmat oleh Allah.